Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang dijanjikan, kita akan mulakan pada pukul 10 tapi kita lewat sikit 10 minit untuk menunggukan kawan kita. Yang pertamanya, kita mulakan perjumpaan kita pada hari ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berbahagia, cikgu-cikgu yang dikasihi sekalian, saya tak tahu siapa lagi yang hadir pada hari ini. Kita tengok siapa yang hadir. Okey. Yang dihormati Puan Mastura binti Tajul Arifin, penolong kanan pentadbiran Sekolah Kebangsaan Kapar, serta guru-guru yang dikasihi sekalian. Okey, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim, Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim, Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil aziz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kawan-kawan dihormati sekalian, hari ini kita nak buat sedikit perkongsian berkenaan dengan pengurusan bahan yang menggunakan Google Drive. Saya yakin, saya mengalu-alukan kehadiran Tuan Guru Besar Ustaz Muhammad Yazid ke majlis kita pada hari ini, ke program kita. Apa yang nak saya sampaikan pada hari ini mungkin cikgu-cikgu dah tahu sebenarnya, saya rasa. Mungkin ada yang dah tahu, tapi sekadar perkongsian yang mana saya dapat ilmu ini ataupun pengalaman ini semasa bermula PKP 1.0 tahun lepas, yang mana saya menguruskan pertandingan gadget, pertandingan mereka model gadget peringkat negeri Selangor bagi Badan Unit Kurikulum seluruh negeri Selangor. Jadi terlalu banyak saya dapat bahan daripada sekolah-sekolah lain, daripada daerah-daerah lain, yang menyebabkan saya terpaksa membuat satu pengurusan kepada Google Drive saya, sebab saya guna Google Drive saya sendiri untuk terima video-video yang banyak. Daripada situ saya belajar beberapa perkara yang saya cuba nak kongsikan dengan kawan-kawan sekalian. Jadi kalau apa yang saya cuba kongsikan ini kawan-kawan dah tahu, alhamdulillah, mungkin boleh refresh balik. Tapi kalau apa yang saya kongsikan ini kawan-kawan sekalian belum tahu, jadi kita boleh sama-sama belajarlah. Ataupun mungkin semasa saya membentangkan sebentar lagi, ada perkara-perkara yang saya lupa ataupun perkara-perkara yang ada maklumat tambahan yang cikgu-cikgu, kawan-kawan tahu, bolehlah juga berkongsi bersama-sama dengan dalam program ni. Sebab ini adalah sekadar satu perkongsian yang mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita lah, terutamanya dalam kita nak buat satu sistem bagi diri kita sendiri untuk menyimpan bahan-bahan bukti kita dalam pengajaran kita di PDPR ni, di rumah. Baik, apa yang kita akan bincangkan ataupun kita akan tengok pada hari ini adalah
beberapa perkara iaitu, okey, saya kongsikan slide saya. Dapat tak slide tu? Tak dapat ya? Sekejap ya. Tak masuk. Dapat. Dapat ya? Saya yang tak nampak ni. Okey. Okey, baik. Saya kongsikan bahan itu. Tajuk kita pada hari ini adalah pengurusan bahan Google Drive. Apa yang kita akan, okey, yang pertamanya, kenapa kita perlu berusaha sangat ni untuk kita belajar perkara-perkara yang kita belum tahu. Kerana kita mesti merubah diri kita. Kita mesti merubah diri kerana kita perlu menyediakan anak-anak kita sesuai dengan zaman akan datang yang akan mereka hadapi. Sebenarnya cikgu-cikgu, kita buat perubahan ni, kita perlu belajar ni bukan untuk kita, cikgu. Kita belajar ni di samping kita dapat ilmu, tapi dalam masa yang sama, perubahan yang kita perlu buat itu adalah kerana kita kena ajar anak-anak kita berdasarkan zaman mereka. Nabi pun ada bersabda bahawa kita mesti sediakan anak-anak kita, didik anak-anak kita berdasarkan pada zaman mereka. Dalam Al-Quran pun ada sebut bahawa kita dibimbang bahawa apabila kita mati kelak, kita meninggalkan zuriat yang do'if. Do'if tu maksudnya zuriat yang tak dapat berdiri sendiri, zuriat yang tak dapat hidup pada zaman mereka. Jadi itu yang kita perlu takut, dan sebab itulah kita perlu ubah, dan sebab itulah kita perlu belajar macam mana untuk kita ajar anak-anak kita cara untuk hidup zaman mereka. Jadi kita kena tahulah sedikit zaman mereka nanti macam mana. Okay. Baik. Seterusnya, apa yang kita akan belajar? Yang pertamanya kita akan ada pengenalan. Okay, pengenalan tentang Google Drive tu saya rasa tak ada masalah sangat sebab banyak yang kita dah belajar. Yang keduanya tentang pengurusan folder, iaitu bagaimana kita nak buat folder, bagaimana kita nak menandakan folder, menamakan folder dan menyusun folder. Okay, kita buat macam mana kita nak buat folder, kita nak buat penyusunan sistem dalam kita punya Google Drive. Yang keduanya, yang ketiganya adalah penggunaan Google Form. Saya rasa dan saya difahamkan bahawa cikgu-cikgu dah banyak belajar tentang Google Form. Dah tahu berbagai perkara tentang Google Form, nak bina Google Form dan sebagainya. Jadi saya mungkin akan tunjukkan sedikitlah di antara fungsi-fungsi lain Google Form, tapi tak banyaklah, sikit saya akan tunjukkan. Iaitu kita membina Google Form. Kalau kita buat pengurusan folder, macam mana kita nak bina Google Form kita mengikut folder yang kita buat. Okay? Kemudian macam mana kita nak tahu format lain yang kita boleh gunakan. Biasanya kita akan gunakan multiple choice. Biasanya kita akan gunakan yang ada kat situ je. Yang kita biasa guna multiple choice lah, ataupun short answer. Tapi ada banyak lagi jenis-jenis soalan yang kita tak pernah guna. Jadi hari ini kita akan tengok sedikitlah 1-2 soalan yang mungkin kita boleh gunakan untuk mencantikkan lagi atau menambah nilai kepada Google Form kita. Baik, yang keempat kita akan berbincang berkenaan dengan pengurusan bahan, iaitu penerimaan, macam mana kita terima bahan daripada murid, kita menanda bahan pada murid dan memulangkan bahan kerja kepada murid. Bila kita guna Google Form, di antara satu masalah kita adalah kita tak boleh nak pulangkan kepada murid. Kita tak boleh nak tunjuk kepada murid apa yang dia dah buat. Masalahnya adalah kita terima, kita tanda, tapi kita tak boleh pulangkan kepada murid untuk sebagai pengukuhan ataupun sebagai pembetulan. Kita nak suruh dia buat pembetulan sebagainya. Jadi kita tak dapat buat benda tu. Jadi pada hari ini kita akan belajar cara bagaimana kita nak menanda bahan dalam Google Form atau bahan yang kita dapat daripada Google Form. Kemudian bagaimana cara kita nak supaya bahan itu dapat dikongsikan semula dengan anak murid kita. Supaya dia boleh tengok dekat mana dia silap, dekat mana yang perlu dibetulkan. Dan juga bagaimana kita nak menggunakan Google Form itu sebagai tempat penyimpanan, sebagai evidence kita. Kita nak simpan evidence tu dekat mana. Okay, macam mana kita nak buat supaya evidence tu kita tahu untuk subjek mana, untuk
hari apa, siapa yang hantar, macam mana jawapan dia dan sebagainya. Dan yang kelima, kita akan ada slot soal jawab dan kesimpulan uh, kepada orang yang pandai. Baik. Jadi itu adalah beberapa perkara yang kita akan belajar pada hari ini, insya-Allah. Seterusnya kita akan teruslah pergi kepada pengurusan folder. Kita pergi cepat, kita habis cepat, kita boleh masak-masak dan sebagainya ya. Baik. Kita akan terus ke pengurusan folder. Kita akan tengok satu yang lain, slide yang lain. Okey, baik. Okey, cikgu-cikgu boleh nampak yang saya tunjukkan kepada cikgu ni adalah folder saya. Saya yakin cikgu-cikgu tahu macam mana cara nak buka Google Drive. Okey, kalau cikgu tak tahu, saya akan cuba tunjukkan daripada awal. Baik, bila kita buka satu tab baru di dalam google.com, kita akan dapat satu bahagian di sebelah kanan atas ini. Okey, kita ada bahagian belah kanan atas ni, dia ada 3 titik. Dia ada Google Apps dekat situ kan. Okay, kita klik dekat situ dan kita boleh buka Google Drive direct daripada situ. Okay. Sama ada kita log in kepada akaun kita dulu ataupun tidak, kita akan boleh buka Google Drive. Tapi lah kalau nak selamat, kita log in dulu, takut termasuk Google Drive yang lain. Kita ada banyak akaun. Google Mail kita, Gmail kita banyak akaun. Kalau kita log in dulu kepada kita punya akaun MOE kita, akaun delima kita, kemudian kita boleh masuk kita punya Google Drive delima. Okey, jadi itu caranya kita nak masuk. Saya yakin kebanyakannya dah tahulah. Kebanyakannya dah tahu. Salah satu cara lagi yang boleh digunakan adalah dengan cara masuk melalui Gmail. Gmail delima. Kita masuk ke Gmail 5 dan kita masuk ke Google Drive melalui Gmail delima. Baik. Kembali kepada Google Drive yang saya ada, Google Drive saya ni. Baik. Yang pertamanya, kalau cikgu tengok di bahagian bawah ataupun saya buka My Drive, sebelah kanan, kat sini kita ada My Drive. Okey, cikgu, kalau kita buka My Drive, cikgu boleh nampak susunan folder saya, cikgu. Okey, folder saya dekat sini ada warna hijau. Ada warna hijau tua, ada warna merah, ada warna hitam, ada warna purple, cikgu ya. Okey, sebenarnya cara saya susun folder itu adalah berdasarkan kepada kepentingan dan berdasarkan kepada adakah dia masih aktif ataupun tidak ya cikgu. Yang masih aktif saya akan warnakan biasanya cikgu. Yang masih aktif saya akan warnakan. Tetapi yang tidak aktif saya akan hitamkan. Okey, dekat sini saya, disebabkan saya baru masuk SK Kapar itu, saya dah letakkan SK Kapar yang utama dengan nama paling atas sekali. Okey, saya warnakan folder dia hijau. Kemudian KRS Kelang, sebab saya banyak kerja dengan KRS Kelang, jadi saya warnakan folder KRS Kelang dengan warna hijau tua. Kemudian Google Classroom ni bercampur-campur. Saya tak ada lagi Google Classroom yang baru di sekolah baru ni. Tapi masih lagi ada maklumat-maklumat yang saya perlu. Saya warnakan dengan merah dan berada di tempat yang ketiga sebab saya masih perlu cari dia. Manakala yang bawah-bawah, contohnya macam Kelab Seni Budaya. Ini sekolah lama saya masuk Kelab Seni Budaya. Saya ketua guru penasihat Kelab Seni Budaya. Yang ini dah tak saya guna dah sekarang. Jadi saya perlu jadikan dia tidak aktif. Okey, macam mana cara saya nak jadikan dia tidak aktif? Adalah yang pertama, saya pergi kepada nama seni budaya tu, ke folder tersebut, kemudian saya klikkan kanan. Okay, bila saya klikkan kanan, kita akan keluar. Cikgu nampak ke keluar? Lambat sikit. Saya tengok dekat handset saya ni lambat sikit. Okey, kita ada open with,
new. Okay, jadi folder-folder yang tidak aktif saya akan nyah warnakan. Saya tak nak dia ada warna-warni sebab saya tak nak bagi tumpuan pada dia. So saya akan change color dia kepada color hitam. Okay, bawah ni color hitam. Okay. Cikgu-cikgu boleh ikut ya. Okay, sekarang folder ni dah jadi color hitam. Okay. Kemudian sama juga KRS 2020, KRS tahun lepas. Yang dalam ni lah saya cakap cikgu, dalam ni banyak. Ini saja video-video yang saya terima pada tahun lepas. Video-video daerah daripada Kelang, ada 10 daerah. Ada 10 daerah sebut sekali, semua ada dalam ni. Dan saya aturkan mengikut sebab dia ada kategori individu, kategori kumpulan, saya aturkan mengikut itu. Okay, contoh, okay, ini penghantaran daerah Kelang. Ada video individu, ada video kumpulan, ada pula ni video-video yang bermasalah dan sebagainya. Senarai penghantaran dan sebagainya. Okay. Kita buka video individu, ni berapa individu yang hantar. Okay, baik. Kalau kita buka video kumpulan, berapa kumpulan pula hantar di daerah Kelang. Jadi macam-macam. Saya kena ambil untuk 10 daerah yang menyebabkan saya terpaksa lakukan benda ni. Untuk saya tidak serabut lah saya punya Google Drive. Okey, KRS Kelang saya pun nak deactivate dia. Macam mana saya nak deactivate? Klik kanan, kemudian change color, dan saya tukarkan kepada color hitam. Maksudnya buat masa ni dia tidak penting untuk saya bagi perhatian. Jadi saya hitamkan dia. Okey. PhD paper saya tak nak hitamkan. Buku teks tahun 5 pun saya nak hitamkan dia supaya saya tak nak bagi perhatian. Sekarang saya tak ajar tahun 5, so saya tak nak tahun 5. Buku teks tahun 6 pun sama. Saya tak ajar tahun 6, jadi saya tak nak. Saya akan hitamkan dia. Okey. Tukarkan color dia daripada purple kepada hitam. Okay, sekarang saya punya folder adalah beberapa je yang ada merah, ada warna. Yang inilah folder-folder penting pada masa ini. Okay. Folder-folder penting pada masa ini. Kita boleh tengok juga folder-folder ni di belah kanan ni cikgu. Okay, di belah kanan ni kita boleh tengok juga folder-folder ni kan. Okay, SK Kappa, KRS Kelang, Classroom dan PhD Papers. Yang penting bagi saya warnakan folder dia. Baik, sekarang saya tak cukup sekadar saya warnakan folder dia sebab ada kemungkinan nanti folder saya terlalu banyak. Bila dah banyak kerja dan sebagainya, folder saya akan jadi terlalu banyak. Jadi warnakan tidak mencukupi. Jadi sekarang saya nak folder-folder saya yang utama berada di hadapan, berada di paling atas. Saya tak nak scroll sampai bawah untuk cari folder-folder saya, tak mau. So saya tukarkan nama. Ni saya kata menamakan folder. Okey, menamakan folder. Katakanlah saya nak buka satu folder baru, kita nak buka satu folder baru, yang folder yang penting pada tahun ini. Katakanlah saya nak buat folder latihan. Okey. Kita klikkan pada new yang biasa kita gunakan untuk buat form tu kan cikgu. Belah kiri, atas, bawah drive tu. Okey. Dekat sini kan. Cikgu tahu ni. Okey, kita klikkan new. Atas kali tu cikgu ada folder. Okey, so cikgu klik folder tu. Okey, sekarang ni folder. Apa nama folder kita nak bagi? Katakanlah saya nak letak folder yang saya tak ada lagi dalam ni, yang saya terpaksa ambil tahu adalah folder plan. Okey, katakanlah saya letakkan folder plan. Plan SKK. Okey, SKK. Okay, saya nak buat folder plan SKK. Saya create. Okey, sekarang folder plan saya dah ada tapi saya tak tahu dekat mana. Dekat sini cikgu ya. Dekat sini folder plan saya, sebelah kanan bawah Kelab Seni Budaya. Dan dia saya tak nampak lah cikgu sebabnya dia tak ada warna. Okey, dia warna hitam sama dengan folder lain. Jadi saya nak tukarlah warna dia. Saya nak tukar warna dia menjadi warna yang penting, katakanlah hijau tua yang penting. Okey. Kita hijau muda yang penting. Sorry cikgu. Okey, hijau muda, saya nak hijau muda lah, tak mau hijau tua. Hijau tua tu kurikulum. Okey, hijau muda.
hijau muda untuk akademik. Okay, hijau muda. Saya tukar kepada hijau muda. Tapi masih lagi folder tu duduk kat bawah-bawah. Bawah-bawah yang payah saya nak cari sebab dia ikut nama cikgu ya. Kalau huruf P, plan tu memang bawah-bawah. Dia takkan ada dekat atas. So, nama dia. Kita nak namakan macam mana supaya dia jadi dekat depan. Baik cikgu, cara yang paling mudah adalah oleh sebab dia ikut huruf A atas, huruf B bawah, C dan sebagainya. Kita juga boleh letak, kita boleh ubah nama dia. Katakanlah saya rename, saya nak nama dia, kita nak bagikan dia atas, saya letak AA cikgu. Depan dia saya letak AA dash. Okay. AA ni adalah di antara utama lah sebab dia huruf A. Saya letak lagi satu A supaya dia diberi tumpuan. Ada 2 kali A dekat situ. Jarang nak jumpa 2 kali A nama folder. Okay. So dia dah berada dekat atas. Cikgu boleh tengok kalau dekat tepi sini belah kiri yang ni dia dah ada nombor 4. Kalau saya kata saya tak naklah nombor 4, saya nak dia nombor 1. Macam mana saya nak buat cikgu? Saya boleh rename dia balik, saya letakkan nombor cikgu. Nombor 0 dia akan pergi ke depan. Okay. Dia dah ke depan sikit. Nampak dia jadi nombor 2. Kenapa dia sekarang nombor 3 cikgu? Nombor 2 cikgu? Dia tak nombor 1 lagi? Sebab AA kita ada 2 cikgu. A1 yang pertama, AA ada 2. Tak apalah. Okay, SK kappa yang paling utama, pelan SKK ni kita nak berada di bawah SK kappa. Kita nak ada benda lain kat situ. Baik. So, inilah di antara cara kita nak buat folder dan cara kita namakan supaya dia menjadi keutamaan. Kalau kita buat, kita rasa kita nak pelan ni nombor 1, kita namakan yang atas ni, ubah dia. Okay, yang atas ni kita ubah, tak maulah SKK, tak mau letak nombor 1. Kita nak rename, dia kedua. So, kita klik, kita tekan 01. Sekarang ni pelan dah naik nombor 1 je. Sebab nombor 2 adalah SKK. Ada nombor dia depan ni 01 ni, dia akan menentukan keutamaan folder tu. Nama 0 nombor 1, 01 nombor 2, 02 seterusnya, 03, 04, 05 dan sebagainya. Lagi banyak cikgu punya jadi kosong berapa yang tak ada? 03. Okey, saya buat 03. So dia naik atas. Okey, kalau kita tengok di sebelah kanan dia pun dia akan berada di atas juga cikgu ya. Dekat sini ya. Sebelah kanan ni pun dia akan jadi folder-folder utama juga cikgu. Jadi kita boleh cari folder kita dengan mudah. Okey, baik, kita akan dapat cari folder kita dengan mudah. Baik. Okey. Jadi tadi kita dah belajar perkara yang kedua iaitu membina, menanda folder dan menamakan dan menyusun folder. Baik. Macam mana kita menamakan tadi cikgu? Macam mana kita membina? Membina kita gunakan ikon new ni. Kita klik new dan ada folder dekat situ. Okey, macam mana kita menamakan? Menamakan kalau kita nak beri keutamaan, kita kena namakan dengan menggunakan huruf-huruf dan nombor-nombor. Kalau kita letak nombor 0, dia paling utama. 01 nombor 2. 02 nombor 3, 03, 04 dan seterusnya, dia akan tentukan keutamaan folder tersebut. Sekarang saya nak kembalikanlah, saya tak naklah sebenarnya folder SKK plan ni jadi nombor 1. Saya nak SK kappa nombor 1 sebab plan ni bawa SKK, jadi saya nak ubah balik lah. Saya nak ubah balik kepada biarlah dia duduk jadi nombor 2. Okey, sekarang folder saya plan dah jadi nombor 2 balik. Okey. Nombor 1 adalah SKK kappa, nombor 2 SK plan SKK. Lagi dan seterusnya yang paling kurang penting dalam hal ini adalah PhD papers. So selesai untuk yang pertama, iaitu
penyusunan dan apa tadi? Menamakan, menanda, membina dan menyusun folder. Okey, baik. Sementara itu saya nak buka kepada cikgu-cikgu kalau ada apa-apa soalan. Baik, ada apa-apa soalan tak cikgu? Berkenaan dengan perkara yang pertama ni. Cikgu-cikgu SKK ni semua cargas-cargas ni. Dia sekejap je faham. Okey. Sekejap je faham. Assalamualaikum Cik Sam. Okay, tadi kita... Cik Sam. Ya, saya. Assalamualaikum. Nak tanya. Yang dekat nama, nak tanya yang dekat nama file tu, memang bila kita letak nombor kena letak dash ke? Tak letak pun tak apa. Okay. Tak letak pun tak apa. Saya saja je, saya suka letak dash. Kalau cikgu tak letak, saya tunjuk kalau kita tak letak jadi apa. Okay, kalau kita tak letak pun boleh, tak ada masalah cikgu. Okay, katakanlah saya tak letak. Namun saya suka asingkan dia. Dia jadi ke bawah sebab saya hilangkan A tadi cikgu. Kalau saya letak balik A, kalau saya letak A tu, dia akan naik ke atas balik. Cumanya nama saya jadi tak cantik lah. Askapa pula kan. Sebab tu saya letak dash tu. Ni tak naik . Kalau nak bagi ni kena naik. Yang ni saya baru belajar ni. Terima kasih atas pertanyaan tadi tu. Saya ingatkan dia kalau ni naik juga. Boleh naik, nampak je tu. Kalau kita tak letak A tu memang letak dash tu dia boleh naikkan tempat kita. Sebab dash tu dia kira utama juga. Terima kasih Cikgu Kaizanariah sebab tanya. Saya pun dapat ilmu. Saya ni belajar melalui macam ni lah cikgu. Saya bukannya ada kursus tak pandai juga saya pun. Saya belajar macam ni lah. Ada orang tanya saya cuba. Ada orang tanya saya cuba macam tu. So kalau kita buat dash, dia menjadi keutamaan sebab dash tu masuk dalam nama file. Itu maksudnya. Bila dia masuk dalam nama file, dia jadi keutamaan. Okay, baik. Ada soalan lain? Okey, kalau tak ada, kita pergi kepada perkara yang kedua yang kita nak bincangkan pada hari ini. Ini perkara kedua tadi bina. Okey, perkara kedua adalah penggunaan Google Form. Bina dan guna Google Form melalui Google Drive. Baik cikgu. Baik, sekarang saya nak tunjukkan kepada cikgu Google Drive apa yang ada dalam folder SK Kappa saya. Okey, saya buat folder. Sebelum tu saya nak tunjuk folder Classroom dulu. Sebab apa? Dalam folder Classroom ni yang saya buat first time dekat sekolah Batu Unjur dulu. Okey. Sebenarnya folder Classroom ni akan terbina sendiri auto apabila cikgu membina Classroom dalam Google Classroom. Okey, bila cikgu buat Classroom kat Google Classroom, secara automatik dia akan bina satu folder iaitu folder Classroom. Okey. Folder Classroom ni dalam dia ada kita punya ada folder untuk Google Classroom. Contohnya kalau macam saya punya folder hari tu saya ganti guru besar Bengkel Jerayawara untuk plan. Ni ada folder Bengkel Jerayawara plan. Okey, nanti saya ada masukkan sebab dia tak masukkan dalam tu. Kemudian kalau dekat sekolah lama saya mengajar, sama juga nama dia. 5 UMS ada folder, ada 5 UMS punya. Okay, ada 5 UMS punya. Okay. Kemudian dekat sekolah lama ini ada saya ada buat classroom. Dia ada classroom yang buat untuk ERPH. Saya bawa fikir pentadbiran. So ada fikir pentadbiran. Ini semua RPH yang saya hantar. Okay, RPH yang saya hantar ada dalam tu. Kemudian saya ada buat kelas matematik untuk semua orang. Darjah 5, darjah 6 macam masuk sekali. Saya buat classroom dia. Okay, saya ada classroom, kelas matematik Kapten Kilat. Saya bagi nama saya Kapten Kilat. Kilat dekat sini. Okay, baik. Macam-macam lah. Termasuklah program TS25, kohort TS25, kursus-kursus yang saya duduki. Dia akan bagi macam-macam dekat sini lah. Jadi saya letak je lah latihan program TS25 semua. Ni kosong tak tahu kenapa, mana pergi dia. Okay, baik.
Juga ini SKK punya ni nanti saya kena ubah ni. Saya kena masukkan dalam SKK sebab dia ada dekat sini, sebab dia ada dalam classroom. SKK punya classroom yang Cikgu Hasnizah bagi dekat saya. Dia tak tunjuk tu. Tak apa. Adalah tu yang saya tak uruskan lagi. Okay, baik. So ini adalah contoh-contoh bagaimana menyusun folder di dalam folder lah. Ini untuk folder classroom. Saya sengaja letak dalam ni supaya saya tahu kat mana nak cari. Okay, baik. Sekarang kita pergi kepada SK Kappa. Dekat SK Kappa, saya masih belum buat classroom. Sebab nama saya tak ada dalam SK Kappa. Nama saya masih belum masuk dalam SK Kappa. Jadi saya buat apa? Buat classroom. Kalau saya buat classroom, saya saya ajar 3 kelas, 2 UKM, 2 UMS dan 2 UTM. Okay. Dalam ni juga saya ada beberapa perkara kerja yang saya kena buat sebelum ni. Contohnya saya ada buat kerja untuk PIBG hari tu. Kehadiran dan sebagainya tu kan, ambil usul semuanya. Ada dalam ni. So ada borang usul, dan ada analisa borang usul dekat sini. Okay, baik. Kemudian saya ada yang kita buat tempahan makanan untuk tahun 1. Ada tahun 1, tahun 2, tahun 3. Ini semua borang tempahan makanan. Untuk tahun 1. Ini tahun 1 saja. Tahun 1 Isnin, Jumaat, Khamis dan sebagainya. Kenapa lepas Isnin Jumaat cikgu? Sebab dia ikut huruf. Huruf I, J. Barulah huruf K. Kemudian dalam ni juga ada kelas saya. Contohnya kelas 2 UKM. Kadang-kadang kat sini saya tak warnakan. Kalau saya nak warnakan, saya nak bagikan tumpuan saya warnakan je lah. Kat sini saya nak, ini penting-penting punya folder, PIBG, nanti-nanti je. Ini sebab kita punya pengajaran, kita punya hardcore, kita punya kerja, kita bagikan keutamaan, kita warnakan dengan warna merah. Baik. Cikgu tengok. Ini PSW sepanjang PDPR 2 minggu, saya 1 minggu je ada kelas sebab 1 minggu lagi cuti. 1 minggu lagi cuti. Jadi saya ada 1 je kat sini. Ada 1 je. Apa beza Google Form bawah ni dengan file folder dekat atas ni? Ini saya rasa cikgu-cikgu tahu ni kalau biasa buat. Google Form dekat bawah ni adalah Google Form kita. Manakala folder dekat atas ni adalah bahan yang kita kutip daripada murid. Ni bahan yang saya kutip daripada murid. Gambar-gambar dia ada dekat situ. Ni gambar-gambar 3 orang yang hantar. Baik. Seterusnya. Kita tengok kelas lain. Ada kelas. Ini dah terkeluar. SK Kappa. Kita tengok kelas 2 UTM. 2 UTM. Maka kita ada 5 masa. 5 masa. Saya tengok cikgu, saya namakan folder saya supaya saya tahu itu masa bila saya buat kelas tu. Contohnya, ini folder saya punya Google Form. Saya namanya 2 UTM Matematik 18 Mei 2021. Jadi saya tahu ini kerja yang saya bagi semasa 18 Mei. Respon dia adalah 8 orang je. Kita punya folder, kita punya Google Form tu terserahlah cikgu nak namakan macam mana. Tapi saya suka namakan macam tu sebab saya senang kesan. Ini tarikhnya bila, kelas apa, mata pelajaran apa, semua ada. So saya senang kesan. Mungkin kat 2 UTM ni kita ajar 2 kelas ataupun 2 subjek. Jadi 2 UKM ada subjek matematik, ada subjek muzik ke contoh dia. Kita boleh asing-asingkan. Baik. Begitu juga kalau kita tengok dekat sini adalah yang bawah ni 2 UTM 18 Mei untuk Google Form. Dekat mana data dia? Dekat mana bahan yang hantar? Murid hantar akan masuk ke folder. Folder. Hantar gambar di bawah.
Sebab saya suruh murid tangkap gambar kan. Gambar dan hantar cikgu. Inilah gambar-gambar yang murid hantar. Dan biasanya kalau digunakan MOE ada nama cikgu. Ini Mukesh anak lelaki Narayanan. Untuk pengetahuan, Mukesh ni bukan darjah 2 ni. Ni abangnya ni. Abang ke adiknya tak tahulah. Ni bukan Mukesh nama dia. Itu saya tanda-tanda baru saya tahu. Kenapa pula nama dia ni? Yang keluar punya orang lain ni cikgu. Bukan Mukesh nama dia ni. Okey, baik. Okey. Kita tengok folder 2 USM. Okey, 2 USM. Saya tengok 20 Mei. Okey. Hantar gambar di bawah. Bukan. Saya cuba nak cari yang saya dah tanda je ya. Sekejap ya. Saya tanda separuh-separuh baru. Ni cikgu saya dah tanda ya cikgu. Okey. So kita boleh tanda tapi kita tak boleh tanda dalam saya tak jumpa tanda dalam laptop cikgu. Yang ni saya tanda menggunakan phone, handset Kita pakai handset kita boleh tanda, kemudian kita boleh pulangkan. Nanti saya akan beritahu macam mana cara nak pulangkan dalam yang bahagian ketiga nanti ya. Ni bahagian kedua kita nak buat Google Form dulu cikgu. Saya cuma tunjukkan organisasi bahan yang saya buat. Okay, macam mana saya organisasikan bahan-bahan saya. Okey, sekarang kita nak buat Google Form. Katakanlah saya nak buat Google Form untuk mengajar 2 UKM. Okey, subjek PSB untuk 2 UKM. Kalau kita buka terus tadi daripada awal, kita akan berada di My Drive macam ni. Setiap kali kita buka Google Drive, kita kan ada di My Drive cikgu. Kalau kita terus buka dan buat Google Form dekat sini, Google Form kita akan berada dalam My Drive. Jadi kalau kita nak senang, kita nak suruh kita tersusun, kita tak nak masalah-masalah berlaku, kita tak nak nanti kita kena cari balik Google Form kita tu kat mana, bila kita nak gunakan balik, kita terus masuk ke SK Kappa. Buka SK Kappa, klik kat sini pun boleh. Buka SK Kappa, double klik. Okey, sekarang saya nak mengajar 2 UKM. Jadi saya masukkan, buka terus folder 2 UKM. Okey, bila saya buka terus folder 2 UKM, barulah saya buat Google Form cikgu. Jadi Google Form itu terus masuk ke 2 UKM. Terus dia masuk dalam 2 UKM. Dia ada dalam 2 UKM tu, okey. Baik, barulah kita tulis. Katakanlah kita nak buat kuis PSW PSW 2 UKM. Tarikhnya hentam je lah tarikh hari ni cikgu 11 Jun. Saya suka tulis macam ni supaya saya tahu 2021. Ini hari bila punya. Okay. Baik. Katakanlah kita buat soalan simple-simple je cikgu saja kita nak buat je. Pandaikah kamu melukis gambar basikal? Kita tanya dia, pandaikah kamu melukis gambar basikal? Tapi ni kuis, tak apalah cikgu, kita belajar je kuis. Kan. Basikal ada berapa tayar? Kita tanya macam tu. Basikal ada berapa tayar? Kita ada kuis ni cikgu, kita buat kuis. 2, 3, 5, 10 tayar. Okey. Okey, ni cikgu cikgu, saya rasa cikgu dah tahu dah cara buat kuis ni dengan buat point. Tapi saya tunjukkan sikit dah cikgu Bila kita buat kuis macam ni, kita boleh letakkan jawapan dia. Okey, jawapan dia kita klik bahagian bawah ni cikgu Okey, kita tandakan jawapan dia mana satu. Basikal ada 2 tayar. Yang biasa basikal ada 2 tayar. Kemudian kita letakkan point dia 1. Okey, done. Okey. Sekarang saya nak tutup cikgu. Bila kita tutup, barulah dia akan save. Kalau kita tak tutup, dia tak save cikgu. Okey, kita tutup. Okey, dia save. Kita keluar balik.
Okay, kita masuk kita punya folder. Sekejap cikgu. Mana pula pergi folder tadi? Okey, folder. Saya salah cikgu ya. Dia keluar. Sekejap ya. Dia hilang cikgu. Sebab hilang tu sebab kita tak ni lah, kita tak susun dalam folder tu. Kita ada kesalahan yang saya buat. Okay, saya buat semula dekat sini cikgu ya. Kita buat semula. Jangan risau. Nanti saya carilah folder benda tu kat mana. Okey, baik. Dekat bahagian, kita cuba macam ni. Dekat bahagian kosong ni, kita klik kanan. Klik kanan, kita buat Google Form. Kita buat blank form pula. Tekan je lah cikgu. Sekata nak cepat. Oh, saya punya internet masalah ke? Okey, ujian. Okey, soalan 1. Okey, kita buat ujian je cikgu ya. Baik. Okey, kita tutup. Ada dia. Okey, jadi kesalahan saya cikgu tadi, saya lupa ya. Saya pergi new dekat button atas ni, button bawah lambang drive ni. Tu salah dia. Sepatutnya kalau saya nak ada dalam folder, saya kena klik kanan dekat kawasan lapang yang dalam folder tu sendiri. Yang sebelah kanan ni, klik kanan dekat sini. Dekat kat sini. Barulah kita buat Google Form. Baru dia masuk dalam folder cikgu. Kalau saya ambil daripada drive ni, dia tak akan masuk dalam folder. Dia dekat luar. Okey. Boleh faham ya cikgu ya? Okey, jadi barulah dia masuk dalam folder. Okey, baik. Kita buka balik folder ni. Okey, sekarang saya nak tunjukkan kepada cikgu kalau kita buat ujian yang biasa, cikgu tengok kita tak ada folder cikgu. Okey, kalau kita tengok yang ni, yang saya buat ni kan, kenapa dia ada folder yang sama nama dengan dia kat atas ni? Folder hitam ni. Tapi yang untitled form ni tak ada folder cikgu. Sebab kita tak kutip jawapan daripada murid dalam bentuk gambar atau video sebagainya. Jadi dia akan masuk dalam. Okey. Tapi kalau macam kita kutip gambar, macam saya selalu buat, saya kutip gambar, suruh murid buat buku aktiviti, hantarkan bukti dengan gambar. Saya tak nak dia penuh dalam saya punya Telegram. Saya suruh dia hantar dalam Google Form. So, saya nak tunjuk dekat cikgu macam mana. Saya rasa ramai dah tahu tapi saya tunjuk je lah ya. Okey, katakanlah saya nak minta murid hantar gambar. Okey, sekarang hantar gambar. Gambar anda. Gambar kerja anda. Kerja anda. Di sini. Okey. Sekarang saya ubah dekat multiple choice ni cikgu. File upload. Dia akan ingat. Let respondent upload the files to drive. Continue. Okay, baik. Bila continue, barulah kita ada file upload. Kadang-kadang kita tak nak dia hantar gambar yang dia hantar macam-macam file cikgu ya. Yang kita akan bermasalah untuk buka. Jadi kita tetapkan. Kalau kita kata kita nak dia hantar video, kita katakan dia, okay, mesti hantar video saja. Kita klik dekat sini ni, allow only specific file types. Kita klik dekat sini, dia on. Saya nak hantar video saja. Maka dia akan hantar video sajalah. Okay. Ataupun kita kata, saya nak sama ada video atau audio. Jadi kita benarkan dia hantar video atau audio saja cikgu. Dan kita juga boleh tentukan berapa file dia boleh hantar. Kadang-kadang satu kerja kita bagi 2 muka surat. Okey, muka surat 1, muka surat 2. Jadi kita nak dia hantar 2 gambar yang berbeza. Kita letak maximum number of files boleh letak 5. So dia boleh hantar 5 file pada satu pautan. Boleh hantar 5 file pada satu pautan. Tapi kalau nak buat satu pun boleh lah. Cikgu boleh ulang lagi soalan yang sama lah. Kalau nak buat satu boleh ulang lagi soalan yang sama. Okey, ini kerja muka surat
Kita kata MS1. Jadi muka surat 1 hantar dekat sini. Kita boleh ulang, kita buat lagi satu, copy. Ini hantar kerja untuk muka surat 2. Kita nak kerja ni kita nak dalam bentuk image. Kita nak dalam bentuk image, kita nak dihantar gambar, kita tak nak hantar video. Kita tukar, kita buat dalam bentuk image. So kita boleh ada dua yang berbeza lah. Nanti data gambar ada dua lah cikgu. Dan akan ada dua folder nanti yang dia punya. Okay. Baik. Kemudian kita nak maximum file size. Kita tak nak dia hantar gambar yang besar sangat. Nanti dia akan makan kita punya ruang yang kita ada cikgu. Sebabnya sebenarnya setiap Google Form dia ada maximum size dia. Okay. So kita nak dia hantar gambar paling besar pun 100 MB je. Kalau dia terbesar, dia kena kecilkan. Okay. Kemudian, cikgu tengok kat bawah ni. This form can accept up to 1 GB of file. Maksudnya keseluruhan pelajar dia hantar maksimum yang kita boleh ambil daripada semua murid adalah 1 GB je. 1 GB je. Jadi kat sini tak boleh cikgu. Kalau kita buat 1 GB, beberapa orang je yang dapat hantar. Jadi kita change. Kita change maximum size of all file uploaded. Kita nak besar sikit lah. 10 GB. Kita tak 10. 1 terabyte pun boleh cikgu. Tak ada masalahnya. Sebab kita pakai account MOE. Account MOE The5 ni cikgu, dia punya drive dia unlimited. Siapa-siapa je boleh hantar. Okay. Satu lagi, kadang-kadang anak murid kita dia tak nak hantar pakai MOE punya account. Jadi cikgu boleh unclick lah ni. Restrict to users in Ministry of Education Malaysia only lah. Tak payahlah. Siapa-siapa pun boleh hantar, janji dia nak hantar. Dia pakai mak dia punya pun boleh hantar. Okay. Dia pakai mak dia punya account pun boleh hantar. Masalah, di antara masalah yang mengikut kajian saya, di antara masalah yang berlaku yang menyebabkan murid tak hantar kerja dan ada masalah dengan parent adalah parent tak reti nak tukar account tu bila dia nak hantar tu. Dia nak masuk Google Classroom, dia nak masuk Google Meet, dia tak pandai nak tukar account. Dia macam masalah dekat situ lah. Jadi kita tak restrict lah. Kalau kita restrict hanya yang ada MOE je yang boleh masuk hantarkan bahan. Kita tak restrict, semua orang boleh. Okay, baik. So kat sini kita dah ada dua bahagian penghantaran. Ada satu penghantaran muka surat 1, dua penghantaran muka surat 2. Baik, sekarang kita tengok apa jadi kepada folder kita. Tengok. Untitled form dah mula ada folder dah cikgu. Bila kita letak penghantaran gambar, dia dah mula ada folder. Kita buka folder dia, ada dua. Satu muka surat 1, ini untuk muka surat 2. So gambar kita ada dalam folder kita. Ada dalam folder SK Kappa, ada dalam folder 2 UKM, ada dalam folder untitled form dan gambar untuk setiap muka surat ada dalam folder masing-masing cikgu. Jadi kita punya folder dah teratur. Kita boleh check ini berapa hari bulan, dekat sini je dia, tak ada tempat lain. Kita kena cari, mesti ada dalam ni. Gambar kita semua, ini gambar muka surat 1, ini gambar muka surat 2. Kita boleh asing-asingkan ya. So senang untuk kita uruskan kita punya file. Baik, satu lagi yang saya nak tunjukkan dekat cikgu, ni sangat berguna kepada guru bahasa atau guru sejarah, guru bahasa. Selalu kita ada soalan-soalan yang berbentuk multiple choice dalam bentuk orang kata karangan cikgu ataupun artikel. Okay, kita nak tengok macam mana kita nak buat soalan yang berbentuk artikel. Ini salah satu cara yang saya baru jumpa lah cikgu ya. Saya pun suka juga tengok YouTube. Kalau cikgu tengok YouTube, cikgu boleh jumpa sebenarnya macam-macam. Saya pun belajar daripada YouTube banyak ya. Okay. Katakanlah kita nak buat satu ni bukan, kita tak nak file upload. Apa lagi file upload, kita nak tukar, nak belajar benda lain. Kita nak buat satu soalan yang kita ada multiple choice tapi kita nak buat soalan yang berbentuk artikel. Contohnya dalam artikel panjang, contohnya Ali
pergi, kita buat artikel tu kat sini. Ali pergi ke apa? Ini kata nama lah. Di kedai, ini kedai lah kedai, dia beli dan so, ada 3 dekat situ Sini cikgu boleh letakkan ini nombor 1. Okay. Ini adalah kosong yang nombor 2. Kita selalu jumpakan soalan macam ni kan. Soalan nombor 3. So dia ada lagi panjang lagi ayat dia. Macam-macam lah. Apa-apa panjang lagi juga. So kita ada 3 soalan dalam satu soalan. Kalau kita biasanya kita buat satu-satu. Soalan nombor 1 ada di kedai. Soalan nombor 2 kedai dia beli apa. Yang ketiga apa benda. Tak. Kita boleh buat dalam satu bahagian je cikgu. Kita buat dalam satu soalan, kita tulis semua sekali soalan tu dengan tempat kosong tu. Kemudian kita tukar ni. Multiple choice, kita tukarkan kepada multiple choice grid. Dia berbeza kan. Jadi kita guna multiple choice biasanya kan. Jadi kita tukar multiple choice grid. Okay, sekarang kita dah ada macam tu. Okay, row ini adalah nombor soalan. So, cikgu tulis 1. Soalan 1, jawapan dia A, B, apa? A katakanlah kita nak kedai. Okay. B sekolah. Okay. Tukar B je. Kita nak tengok soalan ni sebenarnya. Okay, ini nombor 2. Nombor 2. Oh, sorry. Kita boleh buat macam ni je. Jawapan yang sama je kan. Kedai. Roti. Kedai runcit. Kat sini kita buat A, B, C, macam tu kan kalau soalan kan. Soalan nombor 2 A, soalan nombor 3, soalan nombor 4. Okay. Kita tengok kan. Apa dia jadi tu, nanti cikgu boleh jahit lagi dah. Tengok macam tu dia akan jadi Okay, nombor 1 jawapan dia A. Okay, nombor 2 jawapan dia B. Kita boleh ubah-ubah. Ini salah satu cara lah untuk cikgu tambahkanlah keseronokan pada cikgu punya soalan tu berbagai bentuk ya. Ini kita test ni tengok. Okey. Okey. Ini salah satu lah cikgu. Kita ada multiple grid choice. Baik. Cikgu boleh ubah juga nama macam tadi, kedai, apa benda, roti. Kadang-kadang kita guna, biasanya yang saya tengok orang guna untuk kata hubung. Ni saya cuba nak buat kata nama. Saya cuba nak buat kata nama. Biasa kata hubung bendanya sama kan. Pergi kata hubung hingga kan. Macam tu. Jadi soalannya sama, jawapannya sama, tapi jawapannya berbeza di antara satu soalan dengan satu soalan. Ataupun cikgu ada juga nak letak semua jawapan dekat sini. Dia ada empat jawapan, 4 tempat kosong dan 4 jawapan. Boleh juga. Jadi dipilihlah jawapan mana yang kena dengan tempat kosong tu. Okay, contohnya kedai.
Okay. So 1, 2, 3, 4. Ini je jawapan dia. Kedai, roti, basikal, susu. Cikgu dah terkeluar. Minta maaf, internet salah. Okey, minta maaf ya cikgu, internet saya. Kita sambung balik. Okey, kita tengok apa jadi. Okey, saya tekan gambar mata ni untuk preview cikgu. Biasa kita buat, kita boleh preview. Kita punya kelas. Jadi ramai sangat guna ni. Jadi dia slow sikit. Okey, kita try tengok lagi sekali. Kena refresh dia jadi macam ni cikgu. Okey, nombor 1. Ali pergi ke nombor 1 jawapan dia kedai. Ali pergi ke kedai menaiki bukan roti. Nombor 2 menaiki basikal. Okey, Ali ke kedai menaiki basikal. Di kedai dia beli roti dan susu. Macam tu cikgu. So kita boleh buatkan dia punya kita boleh organisasikan kita punya soalan lain dia sikitlah bentuk dia. Bentuk dia sikit. Okey. Kita boleh gunakan juga untuk soalan betul salah. Betul salah kita false or true kan. Kita boleh gunakan juga Jadi kalau kita gunakan untuk soalan betul salah, dekat sini ada 2 je lah cikgu. Okey, betul. Betul, salah. Okey. Kita boleh buat soalan nombor 1 apa, nombor 2 apa, nombor 3 apa. Bila kita buka, dia akan ada betul salah. Okey. Jadi saya tak ubah soalan dia ni cikgu. Jadi kita tak nampak lah. Okey, nombor kita boleh ubah lah soalan tu. Nombor 1 titik apa, nombor 2 titik apa. Okey. Okey, itu di antara salah satu cara untuk kita susun lah kita punya soalan supaya nampak lebih menarik lah. Sebenarnya banyak lagi cikgu yang kita tak pernah cuba. Contohnya yang kita ada checkbox grid. Checkbox grid ni pun sama cikgu ya. Dia macam multiple choice grid juga, cuma dia boleh ada lebih dari satu jawapan. Lebih daripada satu jawapan, kita boleh pilih lebih daripada satu jawapan. Yang ni nantilah kalau kita tengok hari ni pun mungkin kelang kabut lah. Kita pun dah 1 jam ya. Okey, baik. Jadi hari ni saya tambahkan yang ni je lah. Kalau cikgu belum tahu, kalau cikgu dah tahu, tak apalah. Baik. Okey. Okey, satu perkara lagi cikgu. Satu perkara lagi yang mungkin orang cakap berguna juga untuk kita adalah selepas kita hantar kita punya Google Form kepada anak murid kita, kadang-kadang kita nak tahu siapa yang hantar balik. Nampaknya macam kadang-kadang tak teratur ya. Jadi kita boleh tengok dekat responses tu. Okey, responses kita boleh tahu siapa yang hantar dekat kita. So kat sini dia ada cikgu. Anita, Adnan, Parwati. Kita boleh tengok terus kat situ lah. Ataupun kita boleh tengok dalam kita punya spreadsheet. Spreadsheet ni macam Excel. Dia senaraikan orang ni hantar bila, orang ni hantar bila. Jadi kita boleh tahu siapa yang hantar selepas tarikh. Siapa yang hantar sebelum tarikh. Macam tu. Okay, so kita tekankan create spreadsheet dekat sini juga. Kita tekan lambang hijau ni.
dia ada create spreadsheet. New or select existing spreadsheet. Kita kata new lah, kita nak buat baru, kita tak ada lagi. Okay, create new. Okay, sekarang dia akan buka. Inilah. Parmawati, apa dia orang yang pertama tadi? Ini kita tak tahu nama sebab kita tak collect nama dia, cikgu ya. Kita cuma collect hasil kerja. Nama dia kita akan tahulah ini siapa punya kerja. Okay, baik. Anita dihantar pada 19/5 pukul 7 malam. Patutlah nama dia tak masuk masa tu kan. Bila kita nak letak dalam pelaporan tu kadang-kadang kita terpaksa kat ni kan. Nama tak masuk-masuk, rupanya dia hantar pukul 7. Okey. Kemudian Adnan Ashraf. Adnan Ashraf hantar 20 hari bulan 5 pukul 12 tengah malam je tu. Wah, pukul 12 pun dia buat kerja lagi. Kemudian yang ketiga Parwati. Parwati hantar 20 hari bulan 5 juga pukul 11. Pukul 11. Ini hantar 29, ini sebenarnya 19 malam tu. Kelas ni kelas 8 kelas 19 kan. Kelas 19 dia hantar 19 malam tu, pukul 12 tengah malam tu. Jadi dia dah masuk hari baru. Okey. Dekat sini juga cikgu boleh semak dia punya gambar ni sebenarnya tu. Ni link-link gambar dia lah ni. Tu. Cantik-cantik ya. Tak tahulah siapa yang lukis ni tu. Dia lukis ke, mak ayah lukis ke, tak tahulah. Cantik-cantik semua. Okey. So itu di antara perkara yang mungkin membantulah cikgu ya. Membantu kita untuk menguruskan kita punya kelas ya. Kita punya bahan-bahan kita. Baik. Okey. Jadi kita telah habis slot yang ketiga iaitu bina dan guna Google Form. Jadi saya buka kepada cikgu-cikgu untuk bertanya soalan you. Kalau ada soalan, boleh tanya soalan sekarang. Saya akan kecilkan dia punya gambar ni supaya senang. Okey. Ada tak apa-apa soalan cikgu nak tanya? Berkenaan dengan penggunaan Google Form. Ada banyak cara lagi. Saya itu pernah bincang dengan cikgu Ijan. Macam mana cara nak collect suara. Tadi saya dah tunjuk cikgu macam mana cara nak collect suara. Nak collect file. Murid boleh hantar dekat kita. Dia masuk dalam satu folder. Kita boleh cari dekat situ, senang. Kalau kita buat dekat luar cikgu, kita tak masuk dalam folder kita. Nanti kita kena cari dalam satu My Drive tu, satu Google Drive tu. Kat mana budak ni hantar? Kena pula dia letak nama dia dengan huruf yang tak apa-apa, duduk bawah sekali, campur-campur dengan benda lain. Jadi kita tak tahu, tak dapat kesan. Bila kita buat folder macam ni, dia akan masuk dalam folder. Dia akan masuk terus dalam folder tu. Jadi kita tak payah cari tempat lain. Kalau kita buat dekat luar folder, macam saya buat awal-awal tadi, saya klik dekat atas ni kan. Saya buat awal-awal tadi, saya klik dekat atas ni, buat Google Form dekat sini. Bila saya collect data, saya collect daripada murid, benda tu dia akan berada di bawah-bawah ni lah cikgu. Dalam banyak-banyak ni. Saya buka saya punya My Drive. Dia akan ada kat bawah ni lah, kat banyak-banyak ni. Nak kena cari pula mana lah kedudukannya kat bawah ni lah. Kalau dia huruf C kat bawah C ni lah. Kalau huruf Z kat bawah ni lah Z ni lah. Tak tahu mana kedudukannya. Jadi susah nak cari ya cikgu. Susah nak cari. Kalau kita letak dalam folder macam tadi, kita tahu dah dia mesti akan masuk dekat situ. So kita tak susah lah nak cari bahan tu. Jadi bila-bila orang nak minta bukti dengan kita, kalaupun kita rasa macam susah nak print, kita tunjuk je kita kerja My Drive tu cikgu. Ini murid saya sekian nama, berapa bulan. Okay. Kalau lagi nak seronok cikgu boleh masukkan di tempat yang sama. Okey, katakanlah kita buat yang PSV 2 UKM 19 Mei ni. Kalau cikgu nak lagi teratur lah kan, cikgu buka folder PSV ni. Okey, cikgu akan cuba buat dekat sini satu macam Excel cikgu. Cikgu biasa buat Excel ataupun cikgu buat dokumen doc kan. Doc macam Word cikgu. Macam Word. Sini kita nak jadual pencapaian murid. Okay, saya nak buat satu jadual untuk satu kelas saya ni hari ni punya pengajaran.
Okey, murid nama PP. Kita dapat capai dah pencapaian objektif. Pencapaian objektif. Okey, kita cakap nama murid A capai. Jawab 3 daripada 5 soalan. Okey, capai. Capai objektif lah. Objektif tercapai lah. Kalau yang ni B. Okey, nama B 5/5. Okey, 5/5. Okey, baguslah ni. Ini tercapai lah. So, nanti kalau ada orang tanya, hari apa ya? Okey, saya mengajak. Ini saya buat TP ni, PBD saya buat pada 19 Mei. Mana bukti? Ada. Bukti 13 Mei. Hasil kerja dia ada dekat sini. Okey. TP dia ada dekat sini. Murid saya dah siapa, tarikh dan sebagainya, kita boleh sediakan dekat situ. So, kita punya file teratur, bahan bukti kita teratur dengan kita punya hasil kerja murid dan sebagainya ada berada di satu tempat. Macam tu ya cikgu. Jadi saya delete dulu. Okey, baik. Ada soalan? Kalau tak ada soalan, kita akan pergi kepada perkara yang keempat. Nak habis dah. Pengurusan bahan, penerimaan, menanda, memulangkan bahan dan penyimpanan untuk sebagai evidence. Okey. Cikgu. Kalau tak ada soalan, saya nak stop sharing ya. Okey, guys, stop sharing. Ini. Baik, saya akan share daripada phone saya cikgu. Sebabnya saya nak tunjuk bagaimanakah cara untuk kita menanda. Harap-harapnya cikgu boleh nampak lah saya punya phone nanti ya. Okay, so saya nak share kepada cikgu daripada phone saya sebab saya nak tunjukkan kepada cikgu bagaimanakah cara kita nak menanda bahan yang kita dapat daripada murid. Okay, sebab kita ni bahagian penerimaan tadi kita terima melalui Google Form. Kemudian kita nak tanda dan kita nak pulangkan balik bahan kerja kepada murid. Penyimpanan kita dah ada tadi sebab kita dah ada dalam folder. Dalam folder tu memang ada lah kat situ. Baik. Sekarang saya nak tunjukkan saya punya share screen daripada phone sebab setakat ni melalui phone je saya boleh tanda. Saya dah cuba cari juga ya cikgu add-on untuk menanda melalui laptop tapi tak jumpa lagi. Kalau jumpa nanti saya share dengan cikgu. Okay, baik. So, saya akan share daripada phone saya. Okay, sekarang cikgu nampak phone saya. Okay. Okay, ini daripada phone saya. Apa yang saya nak sharekan dengan cikgu adalah kita akan pergi ke folder kita punya Google Drive kan cikgu. Cikgu saya keluar, saya pergi ke Google Drive. Okey, saya punya Google Drive. Saya pun dalam handset ni pun ada folder-folder juga cikgu. Okey, Google Drive saya ada di sini. Google Plus ni. Google Plus ni ada Google Drive saya buka. Okey, kita ada Google Drive, Google Meet, Google Classroom. Okey, saya klik Google Drive. Jadi sekarang saya masuk Google Drive saya. Okey, Google Drive saya memang saya setkan saya punya MOE lah Google Drive ni. Okey, ini adalah perkara-perkara yang kalau dalam handset dia ikut recent activity ya. Jadi tadi baru kejap saya buat untitled form, saya buka PSV, jadi itulah yang ada kat depan-depan. Ni yang saya tengok sebelum-sebelum ni yang kita isi, yang Cikgu Hasdiza suruh isi sebagainya. Kemudian ni yang saya tanda, saya ada buka tadi yang saya dah tanda. Ini apa yang kita lakukan pada hari ni ya. So macam mana cara kita nak tengok folder kita?
Okey, kita tengok yang bahagian bawah ni cikgu. Okey, bahagian bawah dia ada priority, workspace, shared dengan files. So kita tengok dekat files. Kita dah dapat kerja punya folder cikgu. Tekan je file tu, kita dah tengok folder kita depan-depan. So kita tak payah cari tempat lain lah. Jadi bila kita susun ikut nama tadi tu, terus nama kita yang folder yang penting tu ada dekat atas. Tak payah nak cari-cari kat mana folder aku, banyak-banyaknya sampai ke bawah ni, tak payah cikgu. Kalau cikgu nak cari gambar, tak buat folder lagi susah ni cikgu. Cikgu cari Google Form, cikgu dah buat Google Form tapi tak masuk dalam folder. Cikgu nak cari kat bawah ni cikgu. Aduh, mana gambar aku dah lah, nama dia, nama nombor-nombor tu kan. Kalau nama murid tu ada tarikh, tak apa juga cikgu. Ini tak, gambar dia nombor-nombor tak apa-apa bawah ni kan. Jadi kita tak jumpa. Jadi kalau nak senang, kita letak dalam folder, senang. Saya cari dalam folder je lah. Buka, dua kali klik pula. Okey, tadi saya buka folder SK Kappa. Okey, buka SK Kappa. Sekarang saya ada dua UKM, dua USM, dua UTM. Baik, sekarang saya nak tanda tadi gambar dekat 2 UKM tadi cikgu. Saya klikkan 2 UKM. Okey, saya masuk dalam folder 2 UKM. Sekarang ni gambar saya berada dalam PSW 2 UKM 19 Mei. Saya pun klik, buka situ. Okey, hantar hasil kerja di sini. Dari sinilah kerja dia. Klik kan. Dia ada 3 hasil kerja dia, okey. Ada 3 orang murid yang hantar tadi kan. Klik dekat situ, dia akan buka. Okey, sekarang dia dah buka kerja murid yang pertama tadi. Nama dia Tejeshwar. Tejeshwar, dia ada tulis nama dekat sini, kita tahulah. Nama dia Tejeshwar. So, apa kita buat cikgu? Cikgu tengok ada gambar pen dekat bawah tu. Gambar pen. Klikkan gambar pen tu. Touch gambar pen. Bila kita touch gambar pen, kita dah boleh mula menconteng cikgu. Sekejap mana dia tak buka lagi. Kita dah boleh mula menconteng Kita cari, ini gambar-gambar dia. Kita cari kat bawah ni. Bukan. Mana dia? Okey, more. Dekat more cikgu dia ada markup tu. Ada gambar gambar yang tu dah. Cikgu saya patah balik. Okey, kita cari dekat more. Kalau kita mula-mula buka, dia akan dekat suggestion, crop, adjust, filter, more. Dekat more dia ada markup. Kita ambil markup. Okey, kita pun tulislah pakai tangan. Cikgu saya tak ada pen, saya pakai tangan je. Kalau cikgu ada tablet, drawing tablet, pakai ada pen, lagi senang lah Pakai tangan ni besar. Tapi saya tanda dah tangan saya ni, saya nak tanda warna merah, saya klikkan warna merah. Kalau nak tanda warna purple, tukarlah purple. Ni tukar merah, saya nak tanda warna merah, jadi saya tanda right je lah. Right. Lepas tu saya kata, ini murid ni cantik ni, kita bagikan A. Buatlah A dekat situ. Okay. So kita dapat, murid ni cantik dia buat, jadi dia dapat A. Dah siap, kita done. Okay, done, apa akan jadi? Lepas done kita save. Lepas save, okey. Save as copy ataupun save terus. Cikgu rasa yang mana yang okey? Save as copy ke save terus? Okey, kalau saya save terus. Saya tak nak save as copy. Cikgu. Kalau saya lah Ya, save terus. Save terus kan. Okey, kalau saya save terus lah. Saya tak nak save as copy, nanti makin banyak dalam tu. Jadi saya save terus. Sebab apa? Sebab itu kerja dia dan saya dah tanda. Kalau tidak nanti dia ada 2 gambar yang sama. Satu dah tanda, satu belum tanda. Jadi saya save terus lah. Saya klik, jadi cikgu touch atas tu lah. Save. Tak nak save ni, save terus. Okey, sekarang dia akan update kita punya gambar. Sekarang gambar kita dah ada tanda. Okey, kita patah balik. Kita tengok. Okey, kita tengok gambar kita sekarang sebenarnya dah atas tadi tu. Dah ada tanda. Okey. Kita tanda pula yang kedua, klik nombor 2. Okey, lagi sekali kita buat. Ni saya ingat pula cikgu gambar dia. Dia tangkap gambar saya ingat Bukan saya ingat dia landscape. Okey, lambat sikit sebab internet saya ni slow sikit hari ni.
Okey, kalau dia lambat sangat, kita stop dulu lah cikgu. Cikgu, saya nak tunjuk macam mana cara kita nak share cikgu. Okey, sekarang kita dah tanda kan? Kita dah tandakan kita punya, katakanlah kita dah tanda semua. Okey, sekarang kita nak share kita punya file. Kita patah balik ke depan. Okey, untuk yang kita dah tanda adalah PSV 2UKM 19 Mei. Jadi kalau kita nak share, kita klikkan PSV folder, jangan klikkan kita punya Google form tu. Google form tu yang warna purple. Kita tak nak share kita punya Google form. Kita nak share kita punya folder je kan. So kita klik folder kita, kita klik hasil kerja, kita sharekan dengan cara kita 3 titik ke atas tu. 3 titik ke atas tu. Semula. Okey, ni bukan salah tekan. Okey, dekat atas sekali, saya tak boleh nak tunjuk ya. Dekat atas sekali dia ada 3 titik. Kan 3 titik je nampak ya. Apa tu kaca pembesar tu, kanta pembesar tu sebelah dia tu ada 3 titik. Kita klikkan 3 titik tu, tu dekat situ, more option. Kita klikkan dekat situ. Okey, dia ada atas sekali tu share. Okey, kita klik share. Okey. Sekarang ni ada satu masalah cikgu. Bila kita gunakan MOE, hanya orang yang ada ID MOE je boleh tengok, ataupun hanya orang yang kita benarkan je boleh tengok. Okey. So dengan caranya adalah kita tukarkan. Okey. Kita klik bahagian bawah tu, not share tu. Kita klik not share. Okey, kita akan dibawa ke laman ini. Restricted dia kata. Restricted, only people added can open with this link. Okay, sekarang kita nak change. Kita tak nak restricted. Kita nak supaya siapa yang ada link boleh tengok tapi tak boleh ubah. Okay, kita tekan. Kita tekan, okay, restricted. Bila kita tekan change, dia akan bawa ke sini. Restricted. Okay, klik restricted. Okay, kita tukar anyone with the link. Okay, so dia akan ubah permission anyone with the link. Dan kita nak mereka sebagai viewer. Jadi kat bawah tu dia tulis viewer cikgu. Viewer maksudnya dia boleh tengok tapi dia tak boleh ubah. Okay. Kalau kita ubah ni, commentator, editor, yang ini semua dia boleh ubah cikgu. Dia boleh ubah. Dia editor, dia boleh edit pula benda tu. Kita buat A, dia pangkah pula. Buat A+, dia boleh ubah. Kalau commentator, dia boleh komen dekat situ lah. Kalau viewer, dia boleh tengok je. Jadi dia boleh tengok balik hasil kerja dia. Kita tak nak dia komen, kita tak nak dia edit. So kita sebagai viewer je. Okay, sekarang dah selesai. Baik, macam mana kita nak dapatkan link dia? Dekat atas kanan tu cikgu, ada gambar macam nombor 8 tu. Okay, kita tekan. Okay, sekarang link copy to the clipboard. Link copy to the clipboard kan. Sekarang ni link tu dah ada pada kita lah. So macam mana kita nak hantar? Kita keluar daripada Google Drive. Jadi saya nak hantar ke kita punya Google Classroom . Okey, saya masuk ke kita punya apa tadi? Kita punya Telegram . Okey, saya kembali kepada Telegram SKK. Okey, dalam Telegram SKK, saya ada buat folder dalam Telegram ni cikgu. Jadi saya malas nak cari banyak sangat. Saya pun ada folder My PDPR. Ini PDR kelas saya je. Dan ni Hafiz, sekolah anak saya. SKK. Ni kat SKK je. Saya pun masuk dalam SKK. Kat SKK ni ada PDPR, SK Kappa, Google Classroom, penelitian matematik, bagai-bagai tu. Saya nak masuk kat Google Classroom. So saya nak letakkan link tu dekat sini. Okay. Sekarang saya masukkan. Pastekan link tu dekat sini. Okay. Sekarang ni kita dah ada link dalam kita dah masukkan dalam kita punya Telegram juga. So siapa saja yang klik, dia boleh buka folder kita je. Dan subfoldernya. Okay. Dia boleh buka folder kita dan dia boleh tengok gambar dia lah dekat situ. So masing-masing dia ingat gambar dia macam mana. Dia tengok, oh ni lah gambar aku. Oh tengok dapat apa. Oh dapat A. Macam tu kan. Dan kawan-kawan yang lain pun boleh tengok gambar kawan lain lah. Dia boleh tengok, dia kata, oh lukis macam ni baru dapat A. Kalau lukis macam ni dapat B. Oh aku kena ubah lah, aku kena lukis macam ni. Macam tu cikgu . So
murid boleh tengok balik kerja dia dalam masa yang sama, benda tu tak berubah dalam folder kita cikgu. So dia akan jadi dua hala, murid boleh tengok, murid boleh dia tak boleh ubah, dia tahu dia punya markah dia dan sebagainya. Okay. So saya rasa sangat sesuai lah kan cikgu untuk kita susun dan sistem untuk diri kita sendirilah. Kita nak buat kita punya PBD, kita punya record dan sebagainya. Sangat sesuai lah cikgu saya rasa. Tapi bergantung kepada cikgu lah. Mungkin cikgu ada cara yang lagi baik, baguslah. Saya pun tak kata cara saya yang terbaik ya cikgu. Saya pun tak kata saya terbaik. Tapi mungkin kalau ada cara lain, cikgu boleh kongsi, kita kongsi ramai-ramai ya. Baik-baik. Okey. Jadi tamatlah cikgu. Habis dah taklimat saya ini. Cakap tak berhenti-henti ya. Aduh. Jadi untuk akhirnya cikgu, saya rasa cukup dekat tu. Sebelum habis, ada apa-apa soalan cikgu untuk slot yang keempat? Ya betul kata cikgu tadi. Kalau return personal kata cikgu Aisyah, memeningkan sebab kita nak kena cari pula dia dekat mana. Jadi memeningkan. Kita multiple choice grid tu boleh tentukan. Yang ni tadi saya minta maaf lah, saya tak tengok lah chat ni. Saya ni kalau sibuk bercakap memang tak tengok chat ni. Tangkap gambar pun tak sedar. Okey, ada apa-apa soalan ke cikgu? Okey, kalau dah mau masuk folder, yang kat luar tu boleh delete. Yang kat luar maksudnya hasil yang dibuat. Cikgu Aisyah boleh tanya ni tak? Boleh tanya, boleh cakap tak? Tak faham tu soalan tu. Okey, saya nak susun fail-fail yang bersepah-sepah tu. Nak masukkan dalam folder. Okey. Jadinya move to folder yang kita buat tu lah kan? Ya betul. Okey, sekarang ni dah move, lepas tu ada bersepah lagi kat luar tu. Yang kat luar tu boleh delete. Sebenarnya cikgu, kalau cikgu dah move, kat luar tu dah tak ada. Kat luar ada je. Tu cuma dia punya recent file yang cikgu pernah buka. Kalau cikgu move, tak ada. Kalau cikgu copy, baru ada lagi dia. Kalau cikgu move, boleh move lah. Dah berubah. Jadi kalau cikgu padam, nanti dia hilang habis cikgu. Tak boleh padam tu. Agaknya kena keluar dulu ke baru dia hilang. Kalau refresh nanti benda tu dia cuma ada dekat recent file lah. Benda yang terakhir cikgu buat lah. Tapi bila cikgu dah move, dia akan masuk folder. Dan tempat luar dah tak ada. Okey. Thank you. Okey. Ada soalan lain? Okay, saya akan stop share daripada saya punya ni lah. Okey, saya dah stop share. Jadi saya share balik daripada saya punya slide tadi ya. Kita dah nak habis. Saya minta maaf lah, cakap banyak, laju pula tu. Tak apa, laju pun boleh faham. Alhamdulillah, kalau boleh faham, alhamdulillah ya cikgu. Okey, sekarang ni adalah sesi soal jawab dan kesimpulan. Tadi ada satu soalan yang ditanya oleh Cikgu Suhud. Cikgu Suhud ada tanya soalan yang saya tak perasan tadi. Saya tak jawab sebab saya tak perasan. Terus laptop boleh guna tablet pen. Okey lah. Siapa yang boleh guna tablet pen tu, okey. Okey, multiple choice grid tu boleh tentukan jawapan tak? Boleh? Boleh yang Cikgu Suhud? Sama macam tadi. Tadi cumanya yang saya tunjuk tadi sebab saya dah ubah dia kepada Google yang form biasa. Kalau saya buat quiz memang boleh tentukan soalan dia. Jadi kita boleh tahu mana satu soalan tu kita boleh tetapkan dan murid akan dapat jumlah markah dia. Kalau kita buat quiz lah. Kalau kita buat Google Form biasa tak dapat lah. Sebabnya tak ada markah pun kat situ.
Cik Syam, nak tanya soalan satu. Okey. Untuk Google Form tu kan kita memang untuk audio memang tak boleh kita nak attach dekat Google Form tu, melainkan hanya kita kena upload ke YouTube Itu saja cara tak, dia rakam video dekat dia punya telefon, dia rakam audio dekat telefon dia, lepas tu dia boleh upload. Oh tak, bukan, maksudnya kita cikgu, kita nak pendengarkan audio je sebenarnya. Kita nak dengar balik audio dia. Bukan. Maksudnya kita nak attach audio. Contohnya kan, saya ada satu teks. Okey, saya ada teks. Lepas tu budak saya kan tak boleh baca kan. Jadi saya nak bacakan teks tu. Okey. Tapi sebab dia tak ada audio. Daripada cikgu. Yang daripada cikgu kan, bukan daripada murid lah kan. Okey, jap saya tengok. Ini perkara baru bagi saya ni. Okey, saya tengok dulu cikgu. Okey, sekarang ni kita dah buka satu baru. Okey, kita memang tak ada Dia ada boleh letak gambar je cikgu. Jadinya maksudnya setakat ni saya yang saya buat, saya hanya mana saya record tapi saya kena terpaksa upload ke YouTube dulu baru saya boleh letak. Itu je cara dia. Kan? Betul. Betul. Cikgu kena upload YouTube, cikgu kena masukkan. Betul. Kan? Sebabnya memang untuk soalan dia tak ada masukkan suara. Ya. Kalau untuk jawapan tak apa, murid boleh hantar suara. Tapi murid boleh hantar kan? Ya, betul. Okey, terima kasih Cikgu Hasniza tanya. Saya pun belajar sesuatu benda yang baru. Tapi tak apa, nanti saya carikan. Kalau saya ada maklumat nanti saya akan kongsikan. Maksudnya selain daripada saya terpaksa upload ke YouTube tu kan, sebab bendanya ringkas, dia pun malas sebenarnya nak upload ke YouTube. Tapi Ya, betul. Okey. Nanti saya cuba semak, cuba cari cara dia. Kalau ada nanti saya akan kongsikan sama-sama. Baik. Okey, terima kasih atas pertanyaan. Alright. Okey. Ada soalan lain? Okey, baik. Kalau tak ada soalan, saya rasa setakat ini saja perkongsian saya pada hari ini. Salah dan silap dan kekurangan saya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang kita belajar pada hari ini dapat kita amalkanlah kalau berguna. Kalau berguna, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada ini dapat kita amalkan. Kalau yang baik itu datang daripada Allah SWT, yang buruk itu datang daripada saya. Guru besar masih ada ke? Kalau guru besar masih ada, saya nak jemput guru besar berucap sekejap. Tak ada, guru besar dah tak ada ni. Dah tak ada ya, keluar dah ya. Okey, tak apalah kalau guru besar dah keluar, kita tamatkan adalah dekat sini. Saya akan bagi link pendaftaran yang datang. Saya dah bagi. Saya dah bagi. Saya dah collect. Okey, baiklah. Terima kasih Cikgu Aisyah. Baguslah Cikgu Aisyah ni. Tapi kita tadi ada 40 something orang, almost 50. Tapi dekat dalam Google Form kita ada 30 something je. So siapa yang tak isi lagi Google Form boleh isi Okey. Baik. Terima kasih Cikgu Aisyah. Saya dah buat separuh tadi tapi tu tak sempat nak selesaikan Google Form tu. Okey, baik. Terima kasih. Nanti kita akan cuba masukkan dalam ladap ataupun PLC mana yang perlu cikgu. Kalau kita perlu PLC untuk markah lebih, PLC lah. Kalau ladap markah lebihnya, ladap lah. Kadang-kadang kita dah banyak ladap cikgu PLC tak cukup. Kita masukkan dalam PLC ataupun kita masuk dalam webinar ke macam mana. Untuk sijil
mungkin boleh kita cuba dapatkan CJ. Okay, baik. Cik Sam, kita tadi ada a few from ada school tau. Tapi saya tak collect diorang punya email. Saya cuma collect IC je untuk masuk SPLKM. Boleh ke kalau dia masuk dalam kita punya SPLKPM tu? Boleh. Boleh, tak apalah. Kalau macam tu saya masukkan je lah nanti. Okey. Okey, baik. Okey, baik. Terima kasih kepada semua. Terima kasih kerana memberi perhatian. Kita telah bersama selama 1 jam 30 minit. Sekian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.